Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'ahu wa ala. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalata ala al-khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه مغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Kita masih dalam tajuk kesombongan kan, sombong, tercelanya sombong. Muka surat 258 bawah sekali, Abu Bakar Al-Hazal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, mudahan Allah ta'ala tempatkan dan tinggikan darajat Imam Ghazali dan penterjemah ni, mudahan ke darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Abu Bakar Al-Hazal berkata, ketika kami sedang duduk bersama Al-Hasan, tiba-tiba Ibnu Ahtan lalu di hadapan kami dengan berjalan-jalan sambil membawa sejumlah beg dari sutera yang diletakkan di atas bahunya sehingga terbuka jubahnya. Dia berjalan sambil belagak. Ketika Al-Hasan melihatnya, dia berkata, wah wah wah. Wah wah wah. Orang itu pun menjadi bangga sambil memalingkan pipi ke bahunya. Malingkan pipi ke bahunya kan? Tengok itu je kan. Selanjutnya Al-Hasan berkata, sebenarnya Al-Hasan ni adalah Imam Hasan Al-Basri. Kami memandang kedua belah bahunya dalam kenikmatan yang tidak disyukuri, tidak disebut-sebut dan tidak diambil atas perintah Allah, sementara kamu tidak menunaikan hak Allah darinya dalam setiap anggota tubuhnya. Milik Allah segala kenikmatan dan bagi syaitan penyimpangan. Demi Allah, seseorang yang berjalan sebagaimana adanya atau bergoyang-goyang seperti orang gila adalah lebih baik daripada orang ini, iaitu dia dengan gaya takaburnya, dengan pakaian yang bangganya dan benda yang mewah lah dia tunjuk pada orang dengan bagnya yang sutera tadi dan sebagainya. Jadi Imam Hasan Al-Basri menegur dia, kami mandang bahumu dalam kenikmatan yang tidak disyukuri. Kamu ada nikmat bahu cantik, anggota bagus, tapi tak mau syukur dengan merendah diri. Jadi syukur bukan sekadar lisan, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, tak cukup. Syukur juga dengan ketaatan. Taat perintah Allah itu adalah tanda kesyukuran. Seperti dia merendahkan diri, itu taat perintah Allah, itulah syukur. Seperti melaksanakan ibadah pun itu adalah kesyukuran. Ibadah kena ketaatan dan juga kesyukuran. Jadi bila takabur, riak, mulut pun alhamdulillah tak terpakai. Sebab mulut tu boleh lakon macam-macam. Seperti orang mulut boleh bohong, ya baik-baik semua, tapi perbuatan lain daripada mulut. Jadi yang Allah nak ambil kira selalunya perbuatan tu lebih tepat menterjemahkan hati.
Perbuatan tu lebih tepat menterjemahkan dalaman. Bila dalam sombong, gaya tu lebih nampak sombongnya. Walaupun mulut, saya merendah diri, kan? Saya begini-gini, tak. Gaya tu lebih tepat melakonkan isi hati daripada lisan. Jadi sebab itulah Imam Hasan Basri mengatakan, kami nampak kamu punya badan kamu tak bersyukur. Yang kamu tak syukur dan tak sebut-sebut nama Allah, dan tidak diambil atas perintah Allah. Kamu tak guna cara yang Allah nak. Sementara kamu tidak menunaikan hak Allah darinya dalam setiap anggota tubuhnya. Tubuh yang ada kat kamu tak tunai hak Allah. Hak Allah apa dia? Patut guna untuk ketaatan, untuk syukur, untuk benda yang menterjemahkan isi hati. Jadi semua tu punca daripada hati. Sebenarnya sombong ni bukan penyakit luaran. Sombong penyakit hati. Penyakit hati. Daripada sombong tu lah akan keluar lakonan badan. Kalau tawaduk pun akan keluar daripada lakonan badan. Cara dia tawaduk, cara dia rasa malu pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi terkadang kita boleh lakon, tapi lakonan badan kita tu nak tunjuk tawaduknya tak boleh lama. Kalau berlakon ni tak boleh lama, kan? Tak boleh berterusan. Kalau sekadar nak berlakon tunjuk ni, sekejap boleh lah, kan? Lepas tu jadi yang asal balik. Jadi Ibnu Ahtam tadi, Ahtan mendengar perkataan itu, lalu datang kepada Al-Hasan meminta maaf, untuk minta maaf. Akan tetapi Al-Hasan berkata, jangan minta maaf padaku, melainkan bertaubatlah kepada Allah. Jadi kamu silap ni bukan dengan aku, kamu salah dengan Allah. Hak Allah tu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Itu gaya kamu tu, gaya sombong. Jadi bukan bererti kita tak boleh pakai benda yang cantik, mahal, bagus. Silakan. Tapi gaya tu akan menampakkan kamu pakai tu kerana Allah ke kerana sombong syaitan tu. Nak menunjuk-nunjuk. Ada gayanya. Dan para ulama akan merasai, maksud mereka pandang dengan nurullah, cahaya Allah dia nampak, walaupun orang tu berlakon tawaduk, berlakon baik, kan? Tapi dia nampak benda yang tersirat, yang terbelakang, benda yang belakang dalam hatinya tu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jadi satu ketika ada seorang anak daripada raja lah satu zaman. Maklumlah dia dengan perhiasan segala kekayaan dia, dengan pengawal bodyguard kiri kanan keliling dia semua. Jalan di satu tempat, satu laluan, memang jalan tu kena tutup semualah. Ni zaman dulu bukan yang sekarang ni, memang macam itulah, kan? Tutup semua. Jadi satu ketika dia naik unta dia, unta dengan kemewahan, kemegahan semualah, dihiasi. Satu ketika dia jalan, pengawal dia ni depan sana ada seorang perempuan tua yang bertongkat, kan? Jadi pengawal dia nak halau-halau tolak, perempuan tu tak nak elak, maksud nak jalan, nak cross juga. Jadi bila pengawal nak kasar perempuan tu, nak kasari dia untuk tolak pergi tepi, raja ni kata nanti dulu. Tanya dia tak kenal ke aku siapa? Tak kenal ke ni? Kalau dia tahu aku raja, anak raja, orang besar, mesti dia ke tepi. Dia tak kenal kot. Tanya kenal, dia kata aku kenal kau. Itu perempuan tu datang, dia izinkan datang dekat dengan unta dia. Dia duduk atas, perempuan duduk bawah. Kau kenal aku? Kenal. Tahu siapa aku? Aku tahu sangat. Kamu ni adalah anak kepada seorang perempuan yang kamu keluar daripada tempat kotoran. Keluar daripada tempat kotoran, dia kata itu. Dan nanti ni engkau juga akan masuk tempat yang sunyi. Dan di antara tempat keluar kamu dengan tempat masuk kamu tu, kamu duk bawa taik je, bawa najis je.
nak bagi sedar dia sikit. Kan? Maksudnya keluar daripada kemaluan, masuk dalam kubur, duduk tengah-tengah tu bawa dalam perutnya benda kotoran. Terus terduduk. Dia, kenapa kamu berani cakap macam tu? Dia kata, aku berjalan di muka bumi Allah, bukan engkau punya. Dia baca ayat ni, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau jalan di muka bumi yang Allah punya dalam keadaan kau sombong. Ni hak Allah ni, tempat Allah punya. Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Apa ni? Kerana sungguhnya kamu sekali-kali tak dapat pun nak menembus bumi ini, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung manapun. Ini pesanan Allah Ta'ala. Jadi nak sombong apa kita ni? Kita rasa kita ada macam-macam harta banyak, apa tu lagi, pangkat hebat, disanjung, terkenal, glamour, apa segalanya lah. Semua tu Allah yang bagi. Dan orang yang sedar dirinya adalah milik Allah, dia tahu kejayaan yang dimiliki ni pemberian, bukan milik. Pemberian Allah bagi. Bila pemberian Allah bagi, benda tu boleh Allah tarik balik, sekelip mata boleh hilang. Kan? Apa yang kita bangga sangat? Hak Allah. Contohlah, biar kita nak mendidik hati ni, bukan senang lah. Nak rasa kata ni bukan aku punya, ni Allah punya, cuma ada sekejap kat aku je. Kan? Pinjaman sahaja. Kata, saya terdengarlah apa ni, salah seorang penceramah di Indonesia, dia kata sampai ke peringkat hati kita tu kena rendah diri macam mana seorang penjaga parking kereta. Kereta banyak, memang dalam dia jaga parking, dia boleh tak dabik dada, ni kereta aku ni banyak ni, semua ni aku punya. Tiba-tiba orang tu nak bawa balik, dia sakit hati tak? Tak sakit hati, dan dia tak bangga. Dia tak sakit hati, orang nak ambil, bukan aku punya. Kena didik hati kita sampai macam tu. Walaupun kita ada sekian-sekian harta yang banyak, kena didik bahawa kita ni hanya sangat penjaga. Jadi bila penjaga, orang lain nak ambil cara yang tak betul, tak boleh lah. Bila dia punya, nak ambil cara yang betul, silakan. Hati orang tersebut, dia akan beri kepada haknya. Maksud tu, tuan punya kereta, hak dia, nak ambil kunci, bawa jalan, hak dia. Kita yang ada harta banyak, kena bagi pada hak yang sebenar. Ini zakat, bagilah hak zakat. Berapa nak simpan-simpan, sedih, sakit hati dan sebagainya. Ni hak sedekah, bagi hak sedekah, bukan hak kita. Innaka lan takhriqal ard, kamu takkan pun nak milik bumi ni kau punya. Nak sampai hancur bumi ni engkau punya kuasa. Tak, kau tak boleh lawan pun kuasa bumi. Qarun tengok, boleh lawan tak kuasa bumi? Tak boleh. Allah bagi kepada bumi, aku dah perintah bumi supaya taat cakap engkau wahai Musa. Maka Musa perintah, wahai bumi, dengan kuasa yang Allah beri pada aku, engkau tenggelamkan dia, telan Qarun dengan hartanya. Turun. Qarun harta banyak, ketika tu tak mampu nak bantu dia. Sebab pada awalnya dia tak menunai hak harta, dan pada akhirnya hayatnya juga dia tak tunai hak Allah. Hak harta juga hak Allah lah. Sehingga Allah kata pada Musa, wahai Musa, kalau Qarun tu masih panggil nama aku ketika tenggelam tu, dia panggil Musa, Musa tolong, Musa tolong, Musa tolong. Jadi Allah kata pada Musa, kalau dia masih sebut nama aku, dia masih mengagungkan aku akan beri peluang ke dia, peluang yang kedua, selamatkan dia. Tapi sampai saat tu pun dia tak nak juga sebut mengagungkan Allah, nak menabikkan harta dia ni kepunyaan dia. Maka sebab tu Allah kata kuasa bumi yang kecil itu pun dia tak boleh nak lawan. Walan tablughal jibala tula, kuasa bukit yang tinggi hebat pun dia tak boleh nak lawan. Seperti orang yang menentang Nabi Musa AS ketika di Tur Saina. Ketika Nabi Musa dapat bawa Bani Israel lintas Laut Merah tu, sampai ke Semenanjung Sinai. Ketika tu, kerana PL Bani Israel nilah Allah sesatkan mereka selama 40 tahun. Pusing tu. Semenanjung Sinai kan besar pun, rasanya lebih kurang Perlis je pun, kan? Kecil je. Tapi pusing pagi nak pergi ke tujuan mereka, nak pergi Baitul Maqdis. Tak jauh pun. Pagi jalan,
Petang tengok sampai tempat pagi tadi. Jalan lagi pusing-pusing, balik pagi tadi pula. Bermalam tempat semalam juga. Begitu selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Arba'ina sanatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi ketika tu bermacam-macam, antaranya Allah nak tunjuk mereka ketika mereka sombong dengan Nabi Musa. Dia kata, alah Musa ni siapa? Pandai-pandai nak ngarah kami. Nak suruh buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. Kami tak nak ikut. Musa suruh buat ni, kami tak nak ikut. Buat ni tak nak ikut. Ketika tu Allah bawa Tur Saina, gunung. Sampai dikatakan, sebagai riwayat mengatakan, Allah macam angkat ketul-ketul batu yang besar tu letak atas kepala, nak hampapnya. Dia orang tengok bayang besar, tengok batu atas kepala. Pergi sujud pada Musa, minta maaf. Minta maaf, kami nak taat, nak ikut. Allah kembalikan keadaan asal. Lama-lama jadi pula. Kan? Itulah yang nampaknya. Bila ada sombong dalam hatinya, payah nak berlakon jadi baik selama-lama. Kena buang yang sombong tu dulu. Kadang bila sombong, contohnya mungkin dulu dia nak berubah daripada tak pakai kepada pakaian syariat. Bila sombong tu tak keluar, hati tu kotor lagi, dia tak lama-lama rasa panas pakai tudung, kan? Panas pakai jubah semua, selimut ni tak mau nak buka balik. Sebab hati tu tak elok lagi. Dia berlakon sekejap je. Seorang pemuda berlalu di hadapan Al-Hasan dengan membawa senjata yang baik. Al-Hasan kemudian memanggilnya dan berkata, manusia berasa kagum akan kepemudaanmu dan mencintai tabiatmu, seakan-akan kubur telah mengkuburkan badanmu dan amalmu telah menemuimu. Macam mana manusia berasa kagum akan kepemudaanmu dan mencintai tabiatmu, seakan-akan kubur telah mengkuburkan badanmu dan amalmu telah menemuimu. Ubatilah hatimu, kerana Allah hanya memerlukan hamba-hambanya yang memperbaiki hati mereka. Hati tu. Sebab tu kadang-kadang Allah ni bila sayang pada seorang hamba, Allah datang ujian-ujian hati. Macam mana ujian hati? Ujian nak bagi sabar, ujian nak bagi tak sakit hati dengan orang, tak berdendam dengan orang, kan? Kadang-kadang ada je orang tu maki kita, marah kita, komplain belakang, cakap belakang. Allah nak uji hati kita tu. Jadi waktu tu kalau kita boleh bersabar, hati kita boleh tenang, boleh bersih, tak apalah, biar dia cakap apa pun, kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin kita pun ada silap. Tengok hati kita, tengok kesilapan kita. Ni banyak kita bila berlaku, kita tu orang tu punya silap, orang tu kan? Kata para ulama, seolah macam kotoran tu ada pada mata. Imam Busiri kata, la tunkiril wahy, jangan kamu nak tengok wahyu ni tak betul tu, tak betul ni. Sedangkan penyakit yang kamu nampak wahyu Quran tu tak betul, penyakit tu ada kat mata. Seperti mana orang yang sakit mata tak boleh buka mata, kan sakit. Dia kata, mana matahari ni gelap, tak ada pun. Hari ni tak datang matahari ke? Tak keluar matahari ke? Padahal mata dia yang tak boleh buka. Dia komplain matahari gelap, kan? Begitu hati kita kotor, kita nampak semua tak betul. Jadi bukan bererti ialah yang pertama sekali hati kita tu sakitnya kena ubati. Antara ubat yang paling mujarab adalah tengok keburukan dan kesilapan diri sendiri. Kalau kita boleh nampak orang buat gitu, tak apalah, mungkin silap tu daripada saya. Kita bukan cakap dengan orang, cakap ni boleh berlakon, kan? Tak apalah, mungkin silap saya, tapi belakang geramnya aku dia ni, kan? Tak bersih lagi, berlakon je. Tapi betul-betul kita diam, tak cakap apa, tapi cakap pada diri sini, tak apalah, mungkin aku pun banyak salah, banyak silap, betul lah orang tu cakap, betul lah ni dan sebagainya. Ubatilah hatimu, kerana Allah hanya memerlukan hamba-hambanya yang mau membaiki hati mereka. Masya Allah. Bila kita rasa kerdil, Allah angkat kita. Nabi kata, man tawadhu'a hakadha, Nabi buat tangan ke bawah macam tu. Siapa yang tawadhu' sampai ke bawah macam ni, rafa'allahu, Allah angkat dia setinggi-tingginya, darajat je di sisi Allah Ta'ala.
Muhammad bin Al-Wasi' melihat anaknya bersikap sombong. Oleh kerana itu ia memanggilnya dan berkata, tahukah kamu siapakah dirimu? Ibumu. Aku membelinya seharga 100 dirham. Allah tidak melebihkannya dari kebanyakan kaum muslimin. Maksud nak bagi sedar diri sikit, engkau yang sombong siapa je engkau tu. Ya. Bukan kerana Muhammad Wasi' tu nak meninggi diri lah pula, nak kata orang lain sombong, tak. Tujuan nak mendidik lain. Ada ketika sombong ni sangat berguna. Gaya sombong ni. Al-kibru alal kibri sadaqah, kata Nabi. Orang yang tunjuk sombong depan orang yang sombong, itu sedekah. Dia belagak je, kau siapa? Gaya kan. Kita pun buat sombong sama. Jadi kecut ni, takut. Kalau gitulah, contoh budak-budak kita guru kan, budak-budak sekolah kan, takkan baik-baik jangan buat gitu je. Sekali kan budak tu pijak pula. Ada ketikanya kita kena guna macam gaya sombong lah pula. Begitulah bapa dengan anak. Ada ketika kena tunjuk ketegasan dia, nampak besar dirinya, hormat. Dan ketika tujuan mendidik juga boleh macam gaya sombong, bukan nak sombong tapi hati tu kena bersih. Mulut je buat gaya. Rahimallahu aban, atau kama qala, lebih kurang hadis saya tak ingat matan sempurna. Nabi kata, mudahan Allah rahmati seorang bapa yang memaksa anaknya taat kepada dia. Paksa anak suruh taat pada mak bapak. Macam gaya sombong lah pula kan. Nak suruh hormat, nak suruh tunduk dan sebagainya. Tapi yang tu Nabi doa, bagus, terima kasih, Allah rahmati dia. Kerana nak mendidik, tujuan apa? Tujuan mendidik. Begitu juga guru. Kan tujuan mendidik tak ada dikira dosa sombong, tapi yang penting hatilah. Hati dia bukan kerana nak sombong, tapi kerana nak tundukkan murid dia, nak tundukkan anak dia supaya taat dan ikut ajaran dia. Begitu yang Muhammad Wasi' ni nampak gaya sombong, kau ni siapa je? Mak engkau gini-gini je, contoh kan. Bukan nak menghina tapi nak didik anak dia. Diriwayatkan bahawa Mutraf bin Abdullah ibnu Asyakhir melihat Al-Muhlab yang berjalan sombong dengan jubah sutranya. Mutraf ibnu Asyakhir berkata, wahai hamba Allah, ini adalah cara berjalan yang dibenci Allah dan Rasulnya. Akan tetapi Al-Muhlab berkata, tahukah kamu siapa aku? Tentu saya tahu siapa anda. Anda asalnya daripada nutfah ni imani, yang hina. Dan akhir anda adalah bangkai yang busuk. Tadi macam tadi. Anda berada di antara kedua-dua itu membawa kehinaan, bawa kotor, bawa najis je. Engkau daripada benda busuk, mani, nanti jadi bangkai busuk pula dalam kubur. Duk hidup kat dunia ni antara dua tu, engkau duk bawa benda kotor je. Tu je engkau. Jawab Mutraf. Al-Muhlab pun berlalu dan tidak lagi berjalan dengan sombong. Ni mujur orang ada iman juga, sombong ni pun. Dengar sekali boleh taat. Kalau kita siap kena kan. Thumma dhaba ila ahlihi yatamatta. Firman Allah Ta'ala, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Mujahid berkata maksudnya berjalan dengan gaya sombong. Gaya dia. Cara jalan dia lain tapi style nak tunjuk, nak menunjuk-nunjuk, itu yang dikira gaya sombong. Itulah beberapa hadis-hadis yang perbahasan yang panjang juga berkaitan dengan takabur. Yang telah kita tengok contoh-contoh dan aqwal para ulama sebagai panduan kepada kita dan muhasabah untuk diri kita agar tidak tergolong dalam golongan orang yang sombong. Tapi kita kembali pada asalnya, sombong tu adalah benda dalaman hati kita. Memang ada hadis yang kita baca dulu tentang siapa yang pakai kain labuh, orang lelaki, bawah pada buku lali, dalam neraka. Tapi
berpunca, yang masuk neraka tu adalah punca bersifat sombong. Adapun kalau kita pakai pakaian yang cantik, yang nampak hebat sikit dan sebagainya, tapi hati kita tetap tawaduk pada Allah Ta'ala. Macam mana nak tawaduk pakai handsome kan, pakai yang kemas yang ni, macam mana nak tawaduk? Kita niat kita pakai kerana Allah, nikmat yang Allah bagi kat kita, kita nak guna. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah bagi kat engkau, hadis. Hadis ni gunakanlah. Kita ada nikmat, kita mampu beli yang cantik, yang handsome, yang mahal, belilah, gunalah. Tapi jaga hati tu, jangan pandang orang yang tak pakai punya kita ni hina. Jaga tu. Dia ni alah handbag apa? Pasal malamnya. Sakawan. Macam tu kan. Kan? Jam murah je ya. Kita mahal punya style ni. Ni grup-grup kita, grup yang mahal punya. Apa gaya macam tu kan? Jadi nak pakai silakan, tapi hati jaga tawaduk. Ni nikmat Allah. Kita ada alhamdulillah. Dan kena tambah satu lagi, takut. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, tapi takut juga pakai benda macam ni. Takut hisapnya lebih. Allah hisap kita nanti ya. Jadi bila nampak orang yang pakai yang tak sehebat kita, kita nampak untunglah dia. Kan? Dia ni kuranglah hisapnya. Jadi macam tu, nampak orang lain lebih, hati kita cakap ni bukan di mulut. Mulut ni boleh berlakon, saya sebut tadi. Hati kita cakap. Dia tu pakai je murah, tapi dia amal dia hebat. Dia jauh daripada hisap yang berat-berat. Kita ni banyak benda yang mahal-mahal, banyaklah hisap daripada Allah Ta'ala. Jadi masih nampak kita ni rendah hati tu, walaupun kita pakai pakaian yang hebat-hebat. Dan Allah juga benci kepada seorang hamba yang nikmat dia banyak tapi tak nak guna. Duit banyak, kaya, contohnya pakai yang compang-comping, yang murah je kan. Duk simpan, sayang harta tu, masuk dalam penyakit lain. Bukan zuhud tu. Itu penyakit hubbud dunia, cinta dunia, duk simpan duit ni, tak mau guna. Kan? Jadi Allah tak suka juga, dan Allah suka tengok, oh dia ni pandai, aku bagi kat dia, dia guna. Nikmat. Okey, jadi kita kena imbang antara tu. Kadang naklah tak nak sombong, beli yang murah, yang tak hebat, kan? Kadang-kadang dengan pakaian gaya yang hebat, bila pada kedudukannya seperti ulama, dia pakai cara pakaian yang setara ulama. Dia kalau pakai cara lain, mungkin pandangan orang lain. Begitu juga raja, kena pakai cara raja lah. Emas gini-gini, bukan emas lah, maksudnya perhiasan raja. Kalau dia pakai biasa duk itu, mungkin orang tak pandang, orang tak hormat dan sebagainya. Jadi ada, tapi hati dia kena jagalah, bukan sombongnya kan. Begitu juga orang ni bos dalam pejabat, dia kena gaya bos lah, kena perintah orang, kau buat ni, buat tu, buat ni. Nampaknya sombong. Tidak, itu tugas dia. Jadi kena imbang antara tu. Yang penting bukan luarannya, tapi hati tu, punca dalam hati tu. Kalau hati tu kita boleh bersih, tapi nampak gaya luar tu macam sombong, tapi hati dia bersih, insya-Allah Allah menilai benda yang dalam hati. Okey, sekarang kita masuk dalam tajuk larangan melakukan kezaliman. Allah SWT berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun. Orang-orang yang melakukan kezaliman itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali, iaitu akibat. Dulu dia sombong, dia dengan zalim dia, kezaliman, dia rasa dia berjaya. Bila mati baru dia tahu. Itulah benda yang boleh menghancurkan dia, bukan kejayaan, kezaliman dia tu. Rasulullah SAW bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Inna zulma zulumatun. Zulumat, gelap. Zulumat, Nabi datangkan dengan lafaz jamak. Jamak ni banyak. Zulumat, gelap punya gelap, tingkatan gelap tu banyak. Contohlah, kita nak mudah faham. Inna zulma, satu kezaliman boleh menggelapkan dengan gelapan-gelapan yang banyak. Contoh, ni dalam dewan kita berapa banyak lampu? Tak boleh nak bilang banyak-banyak, 2, 4, 6, berapa puluh lampu kan? Kan? Banyak lampu. Jadi orang belakang pula kena petik tap baru menyala semua. Aircon lagi pop. Jadi banyak switch nak buka tu ambil masa mungkin 5 minit kan. Tapi nak gelapnya
Senang je, pergi main switch, pop, tutup satu je, habis semua. Begitu umpamanya. Nak mencahayakan kita ni bukan senang, melalui sembahyang, melalui puasa, zikir kena banyak, jaga aurat kita, jaga muamalah kita, jaga hati. Nak bagi cahaya ni bukan senang. Tapi nak gelap senang je. Satu zalim, pop, habis semua cahaya tadi padam. Kan? Jadi itulah kezaliman, bahayanya kezaliman. Jangan bawa sampai dalam kubur kita. Maksudnya kena padam kezaliman tersebut untuk Allah kembalikan balik cahaya tadi. Pada tempat lain baginda bersabda, barang siapa melakukan kezaliman dengan sejengkal tanah sahaja, pada hari kiamat kelak Allah akan membebani dia dengan 7 lapisan bumi. Nak buat pahala berat, payah, nak jaga macam-macam ni. Dah semayang nak kena jaga pula, kena ikhlas. Jangan takabur, jangan riak, ujub, macam-macam nak kena jaga satu amalan. Tapi nak padam dia bukan payah pun, senang je. Satu sejengkal tanah dia ubah sempadan. Sejengkal bukan panjang pun. Contoh kita dengan jiran kan, pagar kita, pagar itulah yang jaring-jaring tu kat sini. Kita nak buat beam semen. Mungkin kita kata tanjak sana lah, sebab tanah kat saya sini, pagar ni kat sini, biar bata ke sana. Jadi saya tetap kekal saya punya ukuran tanah saya. Kawan tu dah termakan tanah dia, kan? Dah termasuk dalam tanah dia sejengkal. Kita rasa tak ada apa-apa lah sejengkal, apa nak kesan, kan? No, Allah beban 7 petala bumi tu. Dalam tu granite lah, batu lah, apa segala berat-berat, pum, hempap atas kepala kita. Di akhirat nanti dia takkan boleh bangkit, bangun, kecuali dilenyek oleh tanah-tanah tersebut. Itu satu bentuk siksaan lah. Kita kalau kena hempap satu guni semen pun, bayangkan kena hempap kepala tak boleh bangun, mati tu. Tu baru seguni semen. Ini 7 kan? Ni 7 petala bumi tu Allah hempap atas kepala. Malah digandakan 7 kali ganda lagi dalam riwayat yang lain. Ulama salaf berkata, janganlah kamu menzalimi orang yang lemah, du'afa, orang lemah. Sebab jika menzalimi mereka, anda akan termasuk seburuk-buruknya orang kuat. Orang kuat tapi engkau orang yang paling jahat, paling buruk. Biar orang dhaif ni macam menzalimi orang kuat, tak apa. Bukan kata dia berdosa, tapi dosanya mungkin tak seberat orang kuat menzalimi orang lemah, kan? Sebab orang yang kuat, bila orang lemah zalim dia, contoh kita dengan budak-budak, budak-budak tumbuk kita, tumbuk lutut, sakit juga kan? Budak kecil 2 tahun tumbuk kaki kita, sakit. Tapi kita sakit, kita adui gitu je. Cuba kita tumbuk dia, kan? Mungkin patah kaki dia. Jadi orang lemah bila dizalimi oleh orang kuat, dia lebih tertekan, lebih teruk kena, kan? Berbanding orang lemah buat zalim pada orang kuat, tak sakit mana pun, kan? Dia boleh selamatkan diri dia. Begitu umpamanya. Contoh bab ubah sempadan tadi, dia ada lah tanah dia kecil je sikit, kita punya tanah 100 hektar, dia ubahlah satu tu masuk tu, kan? Mungkin kita boleh sue je ke mahkamah, kan? Dia ubah. Tapi kalau hati, insya-Allah lah, tak apalah, kan? Mungkin dengan demikian itu jadi sebab, sabar tu jadi sebab Allah ampun dosa. Sebab dia zalim kita, tapi tak seberat kita ubah masuk tanah dia. Kita kuat, kita banyak, kita hebat, lain. Macam tadi umpama kanak-kanak. Ulama salaf berkata, jangan kamu zalimi orang yang lemah. Begitu juga dalam hal tunai janji dan sebagainya. Bila berjanji pada orang yang sangat mengharapkan, seperti mungkin contohnya lah ahli politik, kan? Dia janji dengan orang miskin, rumah kena tiup angin, ribut dan sebagainya. Tak apa, saya ubah, saya baiki, saya derma. Jadi harapan orang miskin ni sangat-sangat, oh lega hati saya, dia datang nak bagi ni, tak apa, kita tunggu, kan? Tengok apa habuk pun tak ada. Itu lagi besar dosanya daripada orang miskin janji dengan orang kaya, kan? Dan itu kezaliman yang dahsyat, yang besar, yang paling Allah benci. Sebab dia ada kemampuan, tapi dia masih lagi nak mungkir janji. Begitu juga yang lain-lain bab kezaliman. Jangan kamu zalimi orang yang lemah
Sebab jika menzalimi mereka, anda akan termasuk seburuk-buruk orang yang kuat. Seburuk-buruk maksud dizalimi, dia akan dikenakan azab yang dahsyat. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir ni mungkin Jabir itu Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah. Dua-duanya sahabat Nabi, ayah dia dan dia. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan bahawa ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah kembali kepada Rasulullah SAW, baginda bertanya, apakah kamu memberi tahu kepadaku kehairanan yang kamu lihat di tanah Ethiopia ataupun Habasyah? Qutaibah menjawab, sementara di tengah-tengah mereka ada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni. Qutaibah menjawab, sementara di tengah-tengah mereka ada Ali. Maksudnya dia jawab, Nabi tanya, dia jawab. Sayyidina Ali je dah. Ya Rasulullah, ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba lalu di hadapan kami seorang nenek dari penduduk Ethiopia sambil memikul tempat air di kepalanya, tong air tu. Lalu dia melalui seorang anak muda yang juga penduduk Ethiopia. Anak muda menepuk bahu nenek itu dan mendorongnya hingga terjatuh. Sungkur perempuan tu. Dan pecahlah tempat air. Ketika nenek itu bangun, dia memandang anak muda itu dan berkata, kamu akan tahu, hai pengkhianat, ketika Allah meletakkan Al-Kursi dan mengumpulkan orang-orang terdahulu dan terkemudian, itu di mahsyar nanti, lalu tangan dan kaki mengatakan, maksud bercakap, apa yang telah mereka lakukan, kelak kamu akan tahu bagaimana perkaraku dan perkaramu, maksud akan diadili di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 orang yang Allah murkai. Jika dia berkehendak, dia menimpakan kemurkaannya kepada mereka di dunia. Jika tak, pada hari kiamat. Maksud kalau tak kena kat dunia, mesti kena akhirat. Dia menempatkan mereka di dalam neraka di akhirat nanti. Mereka itu ialah, yang pertama, pemimpin yang merampas hak rakyat, tidak melakukan keadilan terhadap mereka, dan tidak menghilangkan kesusahan mereka. Sepatut tugasnya bantu-bantu, mudah-mudah selesaikan masalah, tapi tak, dia menambahkan masalah rakyat. Dia rampas hak rakyat, yang maksud dia tak tunai hak dia, dia yang kuat menzalimi pada yang lemah. Yang kedua, pemimpin kaum yang ditaati, namun dia tidak berlaku adil di antara orang-orang kuat dan orang-orang lemah, serta berbicara menurut hawa nafsunya. Sama. Yang ketiga, seorang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya agar taat kepada Allah, dan tidak mengajar mereka ajaran agama. Ni kezaliman juga. Mana zalimnya tak nampak. Zalim akhirat, biar anak ni kena azab. Soalnya kita biar dia buat dosa, dia biar dengan maksiat, dia biar dengan tak ada ilmu. Jadi tanggungjawab ibu bapa ni satu benda yang penting. Dan malah ini mungkin jadi punca kepada muflisnya mak bapak. Muflis. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu kenal tak orang yang muflis? Sahabat kata, tahulah orang muflis ni ada duit, itu akhirnya lingkup, maksud tak ada harta. Nabi kata, bukan itu yang ku nak cerita, tapi muflis akhirat adalah orang yang kat dunianya penuh dengan pahala, segala-gala dia buat, sembahyang lengkap, segala lengkap, tapi bila di akhirat nanti datang si anak tuntut, wahai mak ayah, kamu dulu tak tunai hak sebagai mendidik kami dengan solat, sehingga kami tak pandai solat, malah nak solat. Dulu dia seronok tak semayang, mak tak marah, seronok je. Ayah dia tak kejut subuh, seronok. Tapi di akhirat dia tuntut pula, tuntut. Sehingga Allah kata, wahai si fulan, kau potong dia tak semayang 40 tahun sampai meninggal, kau punya semayang 40 tahun bagi pahala kat dia. Habis modal kita. Kita pun bersemayang tahta baru 20 tahun, baru 10 tahun, 15 tahun. Allah tuntut 40 tahun bagi kat dia. Tu baru seorang mai 2 orang, 3 orang,
Kan? Nauzubillah min dzalik. Lepas itu isteri pula tuntut. Cik abang, dulu tak pernah ngajar kami tentang solat, tak pernah ngajar tentang jaga aurat, tak pernah tegur pun. Dia tuntut. Kena potong pula pahala lagi. Dia kata, aku dah tak ada pahala ya Allah. Macam mana nak bagi? Allah kata, kau punya dosa dia 40 tahun, kau ambil dosa dia 40 tahun. Kau tak boleh bagi pahala 40 tahun, ambil dosa dia 40 tahun. Ni dosa tak semayang anak lain tuntut pula. Dosa tak semayang 40 tahun, nah ambil. Dosa tak tutup aurat 40 tahun. Dosa tak taat, tak gini, tak menuntut tak apa, ikut taat agama ni. Ambil. Akhirnya daripada pahala yang bertimbun gunung jadi dosa yang bertimbun gunung. Semua. Ibu pun bertanggungjawab juga mendidik, menegur. Dia sebagai assistant lah, pembantu kepada bos. Kan? Sebab Nabi kata kullukum mas'ulun. Semua kamu akan dipertanggungjawabkan. Semua kamu pemimpin dan semua kamu bertanggungjawab. Nabi detailkan satu-satu. Suami adalah pemimpin pada ahli keluarga termasuk isterinya. Isterinya itu rakyat dia. Isteri pula pemimpin pada anak-anak. Jadi dua-dua tu akan kena juga. Jadi kalau dia tak buat, itu bukan kawalan kita. Memang kita dah bagi ilmu, dah bagi didikan, apa semuanya. Kita tegur, ada kat rumah kita tegur, kat luar dia jadi lain. Itu dia punya dosa lah, bukan kita. Kalau kita tak pernah ngajar, ni masalahnya. Dia balik rumah pun tak apalah, kesian dia tidur letih, biar tidur subuh, tidur sampai pagi. Ini kita tanggung. Jadi itu tanggungjawab yang penting. Jadi kita rasa macam bagi anak seronok, happy, dia pakai ikutlah, pakai apa dia nak pakai, mulut kita tak popet-popet, dia pun seronok, happy. Tapi kita menzalimi dia. Sejak tu kita biar dia kena bakar dah siap. Nak kena bakar dah. Macam mana seolah kita ni akan relax, boleh tenang tak kalau anak kita nak masuklah api, kita boleh dengar, tak apalah bagus, jangan tegur, biar dia nak masuklah api, biar jangan tegur. Kan? Jahat lah, orang akan tuduh, mak kau ni jahat lah, apa jenis mak ni. Anak nak terjun dalam binasa macam tu pun kau boleh diam, mesti orang marah kita. Jadi yang ni pun termasuklah, kita biar dia dalam neraka, kita tak tegur dia. Contohnya kan, kita nasihat, tapi kalau kita, ialah mungkin dia terdidik di bawah kita dengan didikan agama. Lepas tu dia kahwin, dia apa semuanya, itu bukan kawalan kita lah. Tapi sikit sebanyak kita kenalah nasihat juga. Sebagai kita juga orang Islam, dia juga orang Islam, kita juga mak dia dan sebagainya, walaupun bukan tanggungjawab. Bukan tanggungjawab. Okey. Yang keempat, seorang yang mengambil buruh bekerja tetapi tidak membayar upahnya. Ini zalim juga. Kan? Kerja-kerja tak bayar upah. Yang kelima, seorang yang melakukan kezaliman dengan tidak menafkahkan isterinya, tak bagi nafkah, itu juga kezaliman. Jadi beberapa perkara ni semuanya perkara yang dizalimi, yang Allah sebut, Rasulullah sebut tadi. Allah murka dia, Allah tak kehendak amalan dia, tak kehendak maksudnya Allah tak peduli amalan dia banyak mana. Tak perlu, aku takkan bayar upah engkau, takkan bayar kerja engkau sebab engkau buat benda ni. Tak peduli. Dia menimpakan kemurkaannya, azab kepada mereka dunia. Kalau tak kena kat dunia, akhirat pasti. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ini seorang pendeta Yahudi, tapi dialah Yahudi pertama masuk Islam zaman Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Salam, nama asalnya bukan Abdullah, Hisin bin Salam, tapi Nabi tukar daripada Abdullah bin Salam. Berkata, ketika Allah menciptakan makhluk, mereka berdiri di atas kaki sementara kepala mereka ditengadahkan ke langit. Mereka berkata, Tuhanku, bersama siapakah engkau? Allah menjawab, bersama orang yang teraniaya hingga dikembalikan kepadanya haknya itu.
Wahab bin Munabbih berkata, seorang pembesar membina istana. Lalu datang seorang nenek tua yang miskin dan membina pondok kecil sebagai tempat tinggalnya di sebelah istana itu. Tumpang dia punya dinding ke, tumpang dia punya pagar. Tapi belah luar. Kan? Buatlah, mungkin dia pacak tu buat kemah, nak berteduh kat situ. Pada satu hari, si pembesar ini menunggang kuda dan mengelilingi istananya round tengok. Dia pun melihat ada sebuah pondok kecil di sebelahnya. Dia bertanya, pondok kecil ini milik siapa? Ada yang menjawab bahawa pondok kecil itu tempat tinggal seorang nenek tua. Dia memerintahkan para pengawalnya untuk menghancurkan pondok tu. Lalu nenek tua itu datang dan melihat pondok kecilnya telah hancur. Nenek itu bertanya, siapakah yang telah menghancurkannya? Ada yang menjawab bahawa pembesarlah yang telah menghancurkannya. Nenek itu lantas menadahkan kepalanya ke langit dan berdoa, Tuhanku, aku tidak akan hadir. Lalu di mana engkau berada? Maksudnya waktu berlaku tu aku tak ada, engkau tak ada, ya Allah. Ini mengadu pada Allah, bahasa aduan dia. Allah SWT segera merintahkan malaikat Jibril agar membalikkan istana itu bersama dengan isi semuanya. Kerana walaupun nak ikutnya memang salah cik nenek itulah, kan, pergi pacak kat dinding orang. Tapi dia orang lemah. Kau ada kuasa, maksudnya kekayaan. Bukan roboh, mungkin boleh hadiah ke dia pondok lain ke, tukar, pindahkan dan sebagainya. Itu istilah di awal tadi. Orang yang kuat bila menzalimi orang yang dhaif lagi dimurkai dan dibenci sangat oleh Allah Ta'ala. Walaupun mungkin dia bertindak atas law yang betul. Ini betul lah dia dirampas dinding dia kan. Tapi boleh bertindak dengan cara yang lebih baik. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat seorang zalim didatangkan hingga ketika berada di atas jambatan neraka Jahannam. Dia ditemui seorang yang pernah diinayanya olehnya. Siapa inaya dia? Dia ditemui oleh seorang yang pernah diinaya olehnya. Orang yang dia buat zalim dulu, dia nak lintas sirat ni, dia jumpa dengan orang yang pernah dia buat jahat dulu, buat zalim. Orang yang tenaya terus menerus menuntut orang-orang zalim hingga tidak ada lagi kebaikan di tangan orang-orang yang zalim. Itu macam kes Muflis tadilah. Jika orang-orang yang terinaya tidak menemui kebaikan lagi di tangan orang zalim, mereka memikulkan keburukan-keburukan mereka ke bahu orang zalim menurut kadar penginayaannya hingga mereka dilemparkan ke dasar neraka. Kes macam yang Muflis tadilah. Longgok, akhirnya dia dicampak dalam neraka. Tapi kisah hadis Muflis tu ada satu di hujungnya. Disebutkan ada bila seorang yang tuntut daripada orang tu, mungkin tuntut kes-kes kawan tak bayar hutang contohnya kan, ataupun ambil barang tanpa pengetahuan kan. Walaupun benda kecil-kecil, malah Nabi kata ada orang yang dicampak dalam neraka disebabkan satu batang kayu sugi. Puncanya satu batang kayu sugi. Pensel pun mahal lagi daripada kayu sugi kan. Kayu sugi saya kat Mekah tu pergi haji, halal lah, halal, nak ambil sebatang free kan. Tapi kita belilah lepas tu 5 riyal 10 riyal kat dia, minta satu halal, boleh bagi free je. Pensel lagi mahal. Bayangkan kita ambil pensel orang tanpa hak kan. Jadi detailnya Allah nak tunaikan balik hak masing-masing. Tapi kita pula, orang ambil pensel kita, janganlah kedekut aku tuntut kau sampai masuk neraka ni kan. Janganlah kedekut, halalkan jadi pahala sedekah kita kan. Kita di pihak yang diambil benda tu, kita halalkan. Jadi maka apa ni, akhirnya orang tu datang tuntut, mungkin kes contohlah hutang tak bayar. Kau dulu masa hidup hutang tapi tak bayar sampai aku mati. Jadi bila dia nak tuntut pahala daripada orang tu, aku minta sekian pahala dengan kadar hutang yang kau hutang dulu. Maka mungkin itu jadi kes menyebabkan dia ni masuk neraka contohnya. Maka sebelum tu Allah offer dulu pada dia, kau tengok ke kanan, contoh tengok satu arah, dia pun tengok satu arah, nampak apa? Nampak istana hebat, segam indah, cantik dan sebagainya. Maka dia tu tanya, orang yang menuntut ni tanya, ya Allah tu siapa punya?
malaikat bagi tahu itu untuk orang yang ada harga bayar. Duit kan tak boleh guna dah kat akhirat, dia kata. Nak bayar dengan harga apa? Dulu kalau duit bolehlah dengan harga ringgit ke dolar ke. Harganya yang kau miliki itu. Dia pun heran, apa harga yang aku ada? Harganya adalah kemaafan. Kemaafan. Jadi kalau kau boleh bayar dengan harga kemaafan, kau nak tuntut pada dia ni. Kalau kau tuntut, habis dia lingkup masuk neraka. Harganya kemaafan. Kalau kau maaf, dia tak masuk neraka, dia tetap selamat, engkau pun selamat, kau dapat yang tu. Maka dia kata, aku tak nak tuntut pahala lah. Tuntut pahala pun belum tentu selamat ni. Baik, aku maafkan. Itu kemaafan ni sangat bernilai. Orang yang biasa memaafkan orang di dunia, mudah nak dapat kemaafan, ataupun nak dapat kemaafan dan nak memberi kemaafan. Nilai kemaafan tu dia, Masya Allah, satu maaf, istana terus dapat. Maka terus dia kata, aku bayar dengan kemaafan. Maka Allah kata, pegang tangan dia, kau masuk syurga sekali dua-dua. Kan? Dua-dua dapat masuk syurga. Jadi itulah nilai kemaafan. Siapa yang biasa maafkan orang kat dunia, senang dia nak mendapat kemaafan daripada orang dan nak memaafkan orang. Kalau tak pernah nak maafkan, semua asyik nak tuntut mahkamah, mahkamah nak tuntut, akhirat, akhirat tuntut, kan? Maka dia sukarlah nak dapat kemaafan daripada orang, dan sukar juga dia nak dapat offer kemaafan tadi. Wallahu alam cukup kat tu. InsyaAllah kita akan sambung. Kat mana kita berhenti tadi? Kita mula balik, ada yang menjawab bahawa pondok kecil. Haji? Terima kasih. Ya. Oh, insyaAllah. Allah SWT. Sama ke ni? Mohon didoakan bersama lepas kuliah untuk ayahanda saya Abdul Rahim bin Ahmad yang baru kembali ke rahmatullah pada Sabtu lepas 15 bulan 2 daripada Rahimah Abdul Rahim. Dan mohon jasa Ustaz untuk mendoakan kepada Ami yang kini di ICU Hospital KPJ, Haji Mahmud Maksum. Jadi kita doakan pada yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan dia dalam syurga Firdausil A'la, diampunkan segala dosanya, ditinggalkan darajatnya, dan didoakan juga kepada yang sakit diberikan kesembuhan, yang yang lain-lainnya diberikan kesejahteraan oleh Allah Ta'ala. Ala hadini yakulini salih syamil akhiratul dunia wal akhirah, wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم ارفع درجاتنا وإياهم في الجنات كجنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.